Selamat petang, nama saya Elisa Lunailaing dari PISPA 2. Dengan ini saya ingin menerangkan arahan MKN 2.20, yaitu merupakan garis panduan pengurusan bencana di Malaysia yang menggariskan dasar dan mekanisme pengurusan bencana secara menyeluruh, meliputi peringkat sebelum, semasa, dan selepas bencana. Dengan ini saya ingin menerangkan arahan MKN 20, yaitu merupakan satu mekanisme atau garis panduan pengurusan bencana di Malaysia. Pada 18 Mei 1994 diwujudkan organisasi pengurusan bencana besar di darat di tempat kejadian, Keselamatan Negara BKN, Jabatan Perdana Menteri JPM, untuk menyelaraskan tugas mencari dan menyelamat. Ini kerana tiada agensi yang bertanggungjawab untuk menyelaraskan mekanisme pengurusan bencana termasuk JPAM kerana kekurangan pengalaman dan peralatan. Di samping itu, berikut adalah arahan MKN 20, iaitu semakan semula. Arahan ini bertujuan untuk membatalkan dan seterusnya menggantikan arahan No 20 yang telah dikeluarkan pada 11 Mei 1997. Arahan ini bertujuan menggariskan dasar dan mekanisme pengurusan bencana secara menyeluruh, meliputi peringkat sebelum, semasa, dan selepas sesuatu kejadian bencana di darat. Arahan ini juga menjelaskan peranan dan tanggungjawab agensi kerajaan, badan berkanun, pihak swasta, dan badan sukarela dalam pengurusan bencana. Hai, saya Angelika Ndo, anak pasan daripada PISPA 2. Hari ini saya akan membentangkan tentang punca-punca berlakunya bencana alam. Poin yang ke-1, berlakunya bencana alam kerana pembuangan sampah di sungai secara tidak terkawal. Ini kerana kurangnya pendedahan kepada warga-warga setempat, contohnya warga kampung, tentang pembuangan sisa-sisa sampah yang tidak terkawal. Poin yang kedua, pembakaran hutan secara berleluasa. Hal ini menyebabkan berlakunya bencana alam. Yang ketiga, pembuangan sisa-sisa sampah yang tidak teratur ke dalam longkang. Poin yang keempat, ahli jawatankuasa yang bertanggungjawab tidak mengambil tindakan dan menjalankan tanggungjawab. Hai, nama saya Elisa Lunailaing, saya dari PISPA 2. Di sini saya ingin memberitahukan kepada semua bahawa kesan-kesan bencana alam di negara. Kesan-kesan bencana alam di negara yang pertama adalah kerosakan infrastruktur. Kerosakan ini akan memberikan kesan kepada penduduk yang terbabit kerana perlu menanggung kerugian dan kerosakan yang mengambil masa untuk dibaki semula. Selain itu, kesan bencana alam kedua ialah kehilangan sumber manusia. Mereka yang terlibat di dalam kejadian bencana alam selain meninggal dunia, ada yang cedera parah dan kanak-kanak hilang tempat bergantung. Kesan bencana alam yang ketiga ialah penularan penyakit. Disebabkan banjir, mereka yang terjejas perlu berkongsi tempat tinggal sementara di kawasan yang tidak selesa dan kondusif seperti di rumah. Semua makanan, air untuk cucian diri dan sebagainya juga terhad. Akhir sekali, kesan bencana alam di negara ialah kehilangan habitat flora dan fauna. Apabila berlaku bencana alam seperti banjir dan tanah runtuh, habitat flora dan fauna seperti sungai dan hutan boleh musnah dalam sekelip mata. Saya Fesya Baca dari PISPA 2 ini menerangkan tentang peranan APM dalam MKN 20, yaitu pertama, kondisi bantuan bencana, menguruskan operasi bantuan penyelamatan dan pengedaran bekalan semasa bencana. Kedua, pengurusan pusat pemindahan, menyediakan dan mengendalikan pusat pemindahan untuk mangsa. Ketiga, latihan dan simulasi, mengadakan latihan kecemasan untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Yang terakhir, kesedaran awam, mendidik masyarakat tentang persediaan menghadapi bencana.
Dua sukarelawan menghulurkan bantuan kepada mangsa bencana alam. Seterusnya kami akan mengagihkan kepada mangsa-mangsa bencana alam yang lain. Terus ya, saya akan menerangkan bagaimana cara khidmat langsung kepada ahli mangsa bencana alam. Mari kita ini. Pertama, kita harus mendekati mereka supaya mereka berasa disayangi dan dihargai. Apa masalah cik berdua? Saya telah kehilangan salah satu harta pusaka arwah ibu saya, yaitu rumah. Rumah saya adalah kebakaran. Lepas itu dokumen bank saya semua hilang, semua habis jadi abu. Dalam bank saya banyak. Ini saya tak boleh keluarkan sebab tak ada dokumen. Saya turut bersimpati kepada masalah-masalah cik. Iya. Bagi saya, pesanan saya, teruskan tabah dan kuat menghadapi cabaran ini. Pasrah saja. Saya mengharapkan pihak bank dapat membantu cik ini dan cik berdua ini untuk memulangkan kembali harta-harta mereka yang telah hilang.